Dan sekarang kita teruskan kepada pentadbiran sijil takabbur perubatan dan kesihatan. Tuan-tuan tengok tuan-tuan punya nota. Dan kita teruskan pengenalan dan juga dokumen sijil. Baik. Dokumen yang terlibat di dalam takabbur perubatan ini sebagaimana yang disebutkan di atas itulah, iaitu borang cadangan. Borang cadangan ini adalah proposal form. Bermakna once kalau kata customer itu dah masuk, borang kita isi tu itulah borang cadangan. Kemudian yang kedua adalah sijil, iaitu polisi. Setelah di underwrite dan dipersetujui supaya benda ni di-enforcekan, kemudian diterima lah, maksudnya diterima, kemudian baru dia akan keluar polisi ataupun sijil. Kalau kata nama dia Puan Nuriza, maka Puan Nuriza lah akan keluar dalam polisi tersebut. Polisi tu atas nama kita tau, itulah aset kita sebenarnya. Contoh kalau kata kita beli kereta, kita beli kereta, pada geran kereta tu memang nama kita, tapi sebenarnya nama kita tu adalah nama siapa? Nama bank. Bank kan? Jadi belum hak mutlak. Jadi kita beritahu customer, polisi sijil takabbur adalah hak mutlak siapa nama peserta dalam tu. Tak ada siapa boleh argue, mahkamah pun kalah. Itulah kita punya. Sebab tu polisi sijil kena simpan. Baik, yang ketiga adalah endorsement. Endorsement kalau ada apa-apa perubahan lah yang kita nak ubahkan, nanti saya akan terangkan. Kemudian dia ada notis pembaruan, iaitu renewal. Kalau kata dah sampai setahun kita bayar, kemudian dia akan hantar satu renewal, syarikat hantar satu renewal supaya untuk bayaran yang seterusnya. Itulah kita notis renewal. Kemudian bukti bayaran untuk tujuan pelepasan cukai. Benda ni pun kita boleh claim income tax. Yang tak tahu takabbur dia boleh claim income tax. Saya akan sebut sekejap lagi. Kemudian yang ni diterangkan satu persatu. Okey, borang cadangan dalam kandungan borang ataupun benda saya tak perlu nak tunjuk, pasal benda ni kalau saya tunjuk borang tu pun, borang tu tak masuk taxer. Jadi kita sekali lepas dia tengok, tuan-tuan baca sendiri di rumah nanti. Kita tengok sendiri. Inilah benda-benda yang terkandung di dalam borang cadangan ataupun kita panggil sebagai proposal form. Di dalam letak pula struktur borang macam mana, ada maklumat diri, dalam tu ada maklumat peserta, ada cara bayaran, dalam tu ada ilustrasi, dalam tu ada tanda tangan, macam-macam lah. Dalam tu semua ada kenyataan ejen, isytiharan. Isytiharan yang penting kalau kata customer masuk, dia ada apa-apa penyakit ke apa, kita kena isytihar, wajib. Nak pula produk yang melibatkan perubatan. Perubatan ni sangat-sangat rigid, sangat-sangat complicated. Walaupun dia ada sedikit pernah jatuh longkang ke perubatan kaki sikit ke, declare. Apa saja yang melibatkan kecederaan ataupun dia sakit, kena declare. Jadi rumit sikit perubatan ni. Kemudian sijil ataupun polisi. Yang ni saya harap tuan-tuan boleh tengok sekali lepas, sebab benda ni memang mudah. Tuan-tuan baca, insyaAllah boleh faham. Dia ada penaluan klausa, ada operasi, ada pengecualian. Yang ni semua definisi lah. Definisi-definisi yang terkandung di dalam proposal form tu. Ada benda-benda yang terkandung dalam tu lah. Daftar sijil. Endorsement. Endorsement ni maksudnya adalah perubahan. Baik, katakanlah kita masa kita submit form, kita hantar borang. Baik, kita hantar borang, contohnya kesilapan kepada alamat peserta. Boleh betulkan, tak ada masalah, sama ada sebelum polisi itu jadi ataupun selepas polisi itu jadi. Kita boleh betulkan. Contohnya katakanlah Cik Fauzin, dia submit, dia isi borang, dia hantar kepada ejen submit pada syarikat. Kemudian dia baru perasan, dia kata alamat tu saya salah. Jadi telefon ejen, kata ejen supaya betulkan. Jadi kita boleh betulkan. Dan borang yang kita dah betulkan tu nanti, alamat tu dia akan sekali kepilkan dalam buku polisi. Maksudnya customer akan dapat alamat yang baru, kepilkan sekali dalam tu. Whatever yang kita endorse, yang buat endorsement, tak kisah perubahan alamat ke, cara bayaran ke, nak tukar status hibah ke, kan, semua kita akan endorse masuk dalam buku polisi. Baik, especially yang kita punya produk takabbur keluarga. Produk takabbur keluarga, borang yang kita sign tu pun, yang walaupun customer just sign, tapi biasanya diisi oleh ejen. Kalau kata customer isi, confirm banyak salah. Jadi kita isi sendiri, customer just sign je. Borang tu pun kita photostat, kita copy, kita masukkan sendiri dalam buku polisi. Dari situ kita boleh tengok, customer akan tengok apa benda yang ejen tulis betul tak betul. Sebarang pembetulan yang tu kita panggil sebagai endorsement. Kita kapilkan sekali masuk balik dalam buku polisi. Boleh? Faham? InsyaAllah kot. Baik, kemudian notis pembaruan. Yang ini adalah peringatan lah. Biasanya notis pembaruan syarikat akan hantar sebulan atau 2 bulan sebelum due date.
Contohnya kita masuk pada hari inilah 8 hari bulan 8 hari bulan 9 2012. Katakanlah kita membayar setahun, bermakna dia akan due pada 7 hari bulan 9 2013 kan. Tapi notis renewal tu akan dihantar sebulan atau 2 bulan lebih awal, supaya customer akan standby lah, prepare lah cara mana dia nak bayar, kan, pakai credit card ke, pakai bank ke, whatever. Kita akan hantar renewal. Kalau kata kadang-kadang ada juga kes berlaku di mana customer akan cakap saya tak dapat notis renewal. Kita kena semak balik, mungkin juga salah alamat, ada mungkin juga alamat tak sampai ke, ataupun sampai rumah anak buah hebat bawa balik ke. Ada kadang-kadang benda ni berlaku. Jadi kita check balik dengan customer. Kemudian yang ni just ambil tahu macam tu je. Cuma yang kena ingat, key point dan keyword dekat situ, notice renewal akan dihantar sebulan atau 2 bulan lebih awal kepada customer, itu saja. Boleh? Baik. Sijil polisi bila dikeluarkan? Sijil polisi. Sijil ke polisi? Polisi lah, itulah tadi. Okey. Polisi akan dikeluarkan setelah diluluskan oleh underwriting. Maksudnya kes tu dah declare sebagai enforce. Bila kes enforce, kita kata dalam paling mewah pun dalam masa sebulan dia akan keluar polisi setelah enforcement. Maknanya saya tu ada satu soalan mengenai itu. Dia jawapan dia dalam bulan ke ataupun dalam proses? Jawapan dia macam ada contoh. Tak ada, saya tak ingat soalan dia tu. Tapi dia ada soalan dia mengenai bila ada orang masuk, ada polisi ke apa semua. Bila polisi itu akan dikeluarkan untuk pelanggan? Biasanya itulah saya kata tadi, bila kata start pada tarikh enforce, bukan start pada tarikh kita hantar tau. Tarikh enforce ni maksudnya underwrite dah luluskan. Bila dah luluskan, status dia enforce, maksimum 30 hari setelah polisi enforce dia kena keluarkan polisi. Tapi sekarang tengoklah, kalau kata kadang-kadang tertentu dalam masa 2 minggu dah boleh keluar. Benda tu cepat. Maknanya jawapan dia tengok, tidak jawapan lah. Maknanya setelah diluluskan. Setelah dia underwriting lah. Setelah dia underwriting. Pokok pangkalnya mesti polisi akan dikeluarkan setelah underwriting, bukan selepas agent submit form. Tak. Agent submit form dia akan naik underwriting dulu. Selepas underwriting tu baru diluluskan. Lepas tu baru polisi akan keluar. Pasal dia akan naik ke department lain pula. Clear? Okey, baik. Kemudian bukti bayaran, yang ni tuan-tuan baca takaful pendidikan. Okey, yang ni penting Baik. Yang saya kata tadi kita boleh claim income tax tu, kita tengok kalau kata kita ambil produk takaful pendidikan ataupun takaful perubatan, kita boleh waive kita punya income tax sebanyak 3,000 maksimum. Okey, contoh kalau kita ambil medical card lah kan. Contoh yang ni saya cerita medical card. Kalau kata kita membayar 3,000 setahun, maksimum lah income tax kita boleh claim. Perubatan ataupun pendidikan 3,000. Kalau kita ambil skim takaful ataupun skim persaraan ni, makna kata family lah, family product, maksimum 6,000 kita boleh claim income tax. Dan ataupun kalau kita ambil skim annuity, iaitu 1,000 lah, 1,000 maksimum. Itu kalau annuity lah. Tapi saya ingat sekarang annuity pun dah tak ada sebenarnya. Annuity dah tak ada, dan negara dah tak bagi lah. Kan dulu annuity kan dia ambil daripada LSP kan, dia masuk kan. Sekarang dah tak ada. Baik. Kemudian yang ni mungkin akan keluar kot pasal income tax, kemungkinan lah. Kemarin itu tuan-tuan kena faham, kalau kata dia ambil pendidikan atau perubatan, maksimum 3,000. Kalau dia ambil skim persaraan ke, skim pension ke, skim keluarga ke, yang tu 6,000. Tapi kalau annuity 1,000 saja maksimum. Ini dia punya keyword Baik. Dan yang terakhir dia adalah terakhir sebelum kita masuk family Baik, tuan-tuan akan ngampul perubatan. Yang ni claim lah. Claim ni mudah lah. Tuan-tuan tengok, kalau saya baca sekali ribas dekat dia punya isi kandungan ni pun, insyaAllah boleh faham lah. Kalau mana-mana claim pun biasanya kita akan cakap macam ni lah. Yang pertamanya kalau kata kita masuk hospital, kita masuk hospital untuk claim kos rawatan. Jadi apa yang kita perlukan adalah bukti yang mengatakan kita masuk hospital, kita sakit apa. Sebab tu kalau kata kita nak submit claim form kepada company akan minta contoh masuk hospital. Bagi contoh mudah lah, kita masuk hospital, yang kita nak adalah discharge note. Nota kita keluar tu, bila tarikh kita masuk, bila tarikh kita keluar. Kita tak nak tahu sebab apa you all sakit, janji you duduk buat selama minimum 6 jam. Itu contoh kalau produk takaful keluarga lah.
janji dia duduk dalam wad kecuali bersalin. Jangan bersalin lah. Yang saya kata tadi kan, bersalin buatan manusia kan, yang tu kita tak cover. Duduk wad, hospital, okey, tunjuk discharge note, kopi pun tak apa, okey, submitkan kita dan kita akan buat urusan claim. Prosedur dia macam tu, kan? Ada perlindungan, perlindungan, ada penyiasatan tuntutan, kan? Kita macam saya kata tadi, kita pun ada panel penyiasat. Contoh dia, bila kita submit untuk claim, katakanlah kita sakit kronik, sakit kronik, masuk hospital, kan? Kita ada panel penyiasat yang kita akan siasat. Either kita dah ada record di hospital ke, kan, ataupun tak ke. Yang tu kalau kata ada record, memang kita tak boleh nak bayar. Itu declare sebagai non-disclosure. Mana kata prospek tak bersikap hidup, customer tak bersikap hidup, ataupun agent sebenarnya tak bagi tahu awal. Kadang-kadang agent pun dia main silap mata juga, kan? Dia dah cakap dah dia ada sakit, tapi agent pasal nak commission, okay? Dia tak declare dalam tu dan kes tu lepas. Bila masalah nak claim tu jadi problem macam tu, tak boleh nak claim. So, kita ada link dengan semua hospital sebenarnya. Ini kena faham, baik. Kemudian penyelesaian tuntutan, bila kata dah semua dah okey apa semua dah menepati syarat, kita akan bayar claim lah. Standard prosedur. Kalau macam kita claim dengan syarikat pun, kita nak claim apa? OT. Kan? Nak claim just tunjuk lah apa benda yang kita dokumen kita OT tu, tunjuk ni syarikat bayar kan. Macam itulah prosedur lebih kurang sama je. Kan? Kemudian ada penafian dan juga ada pertikaian. Kalau kata ada mana-mana yang part yang dia menafikan, ada benda yang tak betul, kita akan jadi yang ni lah akan jadi pertikaian nanti sampai boleh bawa kes tu ke mahkamah. Ada, memang ada kes macam tu. Okay? Yang ni dia punya ni lah prosedur dia, pemberitahuan, kemudian ada borang bukti tuntutan, lepas tu ada pemeriksaan perlindungan, ada penyiasatan tuntutan. Yang ni bahagian syarikat akan uruskan. Kemudian penyelesaian tuntutan sama ada diterima ataupun dinafikan ataupun ditolak teruslah, ataupun kita ada argument, kita boleh fight kat mahkamah. Okey, bergantung kepada kes sebenarnya. Kalau kata kes tu clear, okey, tak ada masalah, kita akan bayar je. Kalau kata melibatkan pertikaian ni, kadang-kadang ada masalah. Baik. Yang ni dia punya penjelasan lebih lanjut lah, tuan-tuan boleh baca sendiri. Okey, borang bukti tuntutan, pemeriksaan perlindungan, penyiasatan tuntutan, yang ni dibawa oleh syarikat lah. Kemudian diselesaikan, dia bayar claim semua habis. Dan penafian ni, itu saya kata tadi, melibatkan penipuan, ada benda-benda yang ketidakjujuran dalam maklumat form yang diisi tu, dia akan melibatkan penafian lah. Kita akan tolak. Dan dia buat pertikaian, okey, sama ada benda ni kita akan bawa pergi mahkamah ke, melalui orang tengah ke, semua ada dalam tu dicerita. Cuma dia tak detail lah, just surface je. Baik. Kemudian soalan penyelesaian dia, yang ni yang melibatkan pertikaian adalah sama ada rundingan langsung ataupun melibatkan undangan undang-undang ataupun timbang antara ataupun perantaraan. Okey, habis bahagian perubatan. Pada kata saya simpulkan kat sini, bahagian perubatan yang saya ajar ni senang cerita macam ni lah. Bila kata perubatan, dia melibatkan kos-kos rawatan. Okey, kos-kos rawatan ni termasuklah kalau kata kita sakit, kita hilang upaya, kan? Kalau kata meninggal ke operation ke apa, kiranya kalau kita duduk hospital dan perlukan kepada pembayaran bil, yang tu kos rawatan. Tapi perlu diingat ya, contoh kalau kata kita masuk sebab kemalangan, contohlah sebab kemalangan, kita memang akan cover bil yang kemalangan tu berapa dia punya cost operation. Tapi contoh besi yang masuk kat dalam tu, besi tu kita tak tanggung. Kita tanggung kos rawatan sahaja, besi tu sendiri. Kena faham ya? Sebab tu kadang-kadang bila kata berlaku kes, dia masuk hospital spesiden, dia masuk besi, okay, katakanlah bil RM20,000, company cuma tanggung dalam RM15,000 contoh, RM15,000. Dia akan argue balik, kenapa tak tanggung penuh? RM5,000 tu mungkin ada benda-benda part-part yang dimasuk. Yang part-part tu kita tak bayar. Wheelchair ke, katil bawa balik rumah ke, itu sendiri punya tanggung. Yang kita tanggung adalah kos bil-bil rawatan, itu saja, termasuk bil ubat, itu saja. Kena faham Okey, pendek kata dalam takaful perubatan ni, dia adalah melibatkan kos-kos rawatan. Itu saja, tak susah sebenarnya. Jangan buat muka risau, jangan buat muka panik. Cuma saya ingat ada muka mengantuk tu sikit lah. Biasalah kan, sebab kita belajar. Baik, itu kesimpulan dia. Cuma kalau kata keluar dalam periksa nanti, ataupun akan datang, kita tengok kalau kata medical dia, apalah tahulah. Medical ni mesti pasal kos rawatan. Okey, mudah cerita. Boleh Okey. Baik, yang seterusnya. Yang ni yang bab paling famous, bab paling familiar, kita jual ataupun kita bercerita kepada pelanggan, iaitu takaful keluarga. Okey, kalau tadi sebenarnya dalam takaful ni tuan-tuan, atau dalam insurans, dia banyak jenis sebenarnya. Okey, satu tadi saya cerita perubatan. Okey, yang kita fokus di sini adalah perubatan dan juga keluarga.
Baik, dia ada juga takaful kumpulan, ada juga takaful kenderaan, ada juga bangunan, mortgage dan sebagainya kan, rumah-rumah ni. Tapi yang difokuskan kat sini, yang masuk dalam periksa itu adalah perubatan dan keluarga saja. Jadi yang keluarga ni pun satu tajuk yang agak menarik. Saya fikir akan menarik. Kalau tuan-tuan boleh tumpukan perhatian, InsyaAllah saya akan masukkan sedikit, selitkan sedikit produk takaful ikhlas ke dalam tu. Boleh? Okay, so lepas ni kalau kata tak ada kod periksa pun, tak ada kod ejen pun tak apa, dah boleh jual lah. Macam Puan Nuriza kita pun dah ada 3-4 kes lah, tak ada masalah. Bos dia bayar gaji kat dia, Cik Sophie. Okay? Baik. Kita tengok pelan-pelan tuan-tuan. Okay? Nak pelan pun tak boleh pelan juga. Pasal benda ni, you just baca saja pun dah boleh faham. Okay? Cuma kalau kata tak faham, terus tanya saya. Tak faham, terus tanya. Saya suka buat ni. Baik. Dalam pelan takaful keluarga ni, cuma yang kita faham macam ni lah. Takaful perubatan, dia bukan saving. Okay, dia just kita membayar, and then premium tu akan burn. Sama ada kita claim ke, kita tak claim ke, dia bukan simpanan. Tetapi dalam produk takaful keluarga, dia konsep dia adalah simpanan dan juga perlindungan. Bermakna sambil kita menyimpan, kita mencarum premium setiap bulan atau setiap tahun tu, dalam masa yang sama kita ada protection. Termasuklah kalau kata sakit, mati, lumpuh, masuk hospital, semua kita ada. Yang tu saya akan sentuh kejap lagi. Dalam ni dia ada ciri-ciri plan takaful keluarga tu macam mana. Dia ada prinsip asas dia dan risiko yang dilindungi dan juga yang tak dilindungi. Okey, ada saya akan sebut. Dan tengok dulu satu persatu, iaitu skim yang menyediakan perlindungan dan simpanan jangka panjang kepada peserta. Yang tu dia punya keyword dia. Perlindungan dan juga simpanan jangka panjang. Okey, sebab dalam takaful keluarga ni dia adalah takaful bertempoh. Okey, minimum 5 tahun, minimum. Okay, maksimum sehingga umur kita 75 tahun. Maksimum kita punya simpanan. Okay, dia adalah bertempoh. Peserta akan menyumbang sejumlah wang ke dalam dana takaful. Okay, di mana dia dikumpulkan di bawah satu ekor. Macam ni lah. Dalam takaful yang tadi Cik Khalid dah sentuh sikit lah. Apabila kita mencarum, apabila kita meletakkan satu premium, contoh kita masuk RM100 sebulan, contoh kita meletakkan satu premium untuk buka akaun takaful lah. Dan bila kita bayar 100, dia akan divide kepada 2 akaun terus. Okey, satu akaun PIA, satu lagi akaun PRIA. Jadi pembahagian ni, PIA ni kita punya saving lah, simpanan kita. Dan PRIA ni lah akaun risiko. Daripada akaun risk ni lah yang kita akan membayar untuk semua tuntutan dalam takaful keluarga. Mati ke, accident ke, masuk hospital, kita ambil pada tabung ni. Okay? Dia punya pembahagian memang siap-siap macam tu. Baik. Kemudian berbeza ke tadi dengan yang tadi yang kita belajar tadi tu? Bukan tadi tabung kebajikan dan sama-sama. Dia kira akaun tabaruk. Tabaruk. Sama yang cakap taburan tadi tu kan? Sama. Okay, cuma saya secara sepintas selalu jelas ulang balik kan. Untuk ingat saya ulang. Masuk periksa dah ada jawab. Beza istilah tadi ini pakai IoT bukan yalah, dia yang tadi tu lah akaun TAP kan, akaun full tadi kan. Takwan ni. Okey, yang tu lah dalam tu lah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya nak buat tu lah, dia pecahan dia lagi pening tadi. Tapi jangan risau, benda tu tak masuk periksa. Cuma tuan-tuan perlu tahu yang ni. Jadi masuk kan? Jadi kita tahulah. Saya dah cerita kan? Baik. Kemudian ciri-ciri takaful keluarga. Baik, pelan jangka panjang dengan bayaran sumbangan faraz, iaitu termasuklah mortality, iaitu pembelanjaan, kadar pulangan pelaburan dan juga cukai. Okey. Ini antara dia punya ciri-ciri plan lah. Kemudian yang keduanya, kedua-dua pihak mesti mematuhi prinsip penuh percaya mutlak. Ingat lagi tak prinsip penuh percaya mutlak? Okey. Bermakna ejen kena jujur dengan customer kena jujur dengan ejen. Kalau kata ada sakit, declare semua, jangan ada simpan-simpan. Takut ada masalah untuk claim. Kemudian yang ketiga dia adalah kontrak aleatori. Dia pelik sikit. Itulah kata, kalau istilah insurans, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dia akan jadi pelik. Kalau saya bagi buku polisi pun, sepatutnya saya cakap dekat customer saya, better you baca yang bahasa Inggeris. Sebab kalau diterjemah dalam bahasa Melayu, istilah tu istilah bahasa Inggeris, tapi jadi bahasa Melayu, kita jadi pelik. Apa benda ni? Okay. Jadi pihak sediakan sesuatu yang bernilai kepada sesuatu pihak lagi sebagai tukaran. Jadi kepada untuk melaksanakan tindakan sebutlah
Baik, mana kata dia pertukaran lah. Mana kata contoh A dan B kan, dia buat pertukaran, dia menjadikan sesuatu bayaran ataupun apa benda bayaran lah, satu jaminan kepada pihak B untuk mendapatkan dia punya ni lah. Peserta berpeluang untuk menerima jumlah bayaran yang lebih besar daripada jumlah keluaran sumbangan yang dibayar sekiranya timbul tuntutan pada masa akan datang. Bayaran tuntutan takaful keluarga ditentukan ketika permulaan kontrak. Jadi dia punya definisi lah, cukup tuan-tuan just faham macam tu je. Cuma dia punya kata kunci dia adalah pertukaran kontrak aleatory. Okey. Kepentingan boleh lindung. Okey, seorang yang akan menanggung kerugian kewangan apabila berlaku kematian ke atas orang yang dilindungi. Okey, ini dia punya ciri-ciri lah. Yang ni termasuk di dalam akaun tabaruk tadi tu. Kan kita menyumbang sedikit dalam akaun tabaruk kan. Dia contoh dia mula macam ni je sebenarnya. Ni. Sebab tu kadang-kadang dia timbul persoalan kan. Kalau kata saya baru masuk sebulan, saya baru bayar RM100 kan? Tetapi bila kata saya accident ataupun meninggal dunia, saya dapat RM100,000. Cukup ke syarikat takaful nak bayar? Cukup tak? Kata Cik Faizal masuk baru sebulan kan? Tuntut klaim kematian RM100,000. Menentukan apa yang kiranya tak cukup. Kalau ikut logik akal memang tak cukup. Betul. Tapi macam ni lah. Okey, macam yang Cik Khalid cerita tu, kalau kata di kampung-kampung, kalau kata kenduri kahwin, jiran-jiran akan menyumbang kan, bagi beras, bagi telur, bagi gula kan. Konsep tabaruk sama berlaku dalam takaful. Baik, contohnya ini akaun tabaruk lah. Tak tahu ni tadi kan. Okey, akaun tabaruk. Baik. Katakanlah di sini ada 10 orang. 10 orang yang mencarum, masing-masing masuk RM100, RM100, RM100 kan. Okey, daripada RM100 yang dimasuk ni mungkin diambil dalam, contohlah saya ambil paling ringan RM1. Okey, RM100 ni mungkin sebahagian masuk dalam akaun PIA tadi tu, simpanan. Ingat simpanan, sebahagian lagi akan masuk dalam PRA, akaun risiko. Katakanlah saya ambil paling ringan lah, RM1 masuk akaun ni, tabaruk ni. Kalau kata 10 orang masuk akaun tabaruk ni, ada RM10 kan. Okey, sekarang ni takaful kelas ada lebih kurang 7 juta pelanggan. Kalau seorang masuk RM1 tak ada 7 juta. Contoh kan. Banyak tak? Banyak. So yang lain pun dapat pahala. tu maksud ada tolong menolong, bantu membantu. Tak ni, okey, kita tabarruk. Maksudnya selalu saya cakap pada customer, you tak nak ke sambil you masuk mencarum dalam polisi, you masuk dalam akaun takaful kelas ni, you masuk RM100, sebahagian duit you akan tolong orang lain. Jadi di sinilah. Hari ni kita tak tahu, mungkin si A yang sakit, duit kita juga. Besok mungkin si C yang sakit, duit kita juga. Bermakna dalam ni ada konsep menderma kan. Jadi dapat pahala. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Yang itulah sebaik-baik sedekah. Betul ya? Okey, ni konsepnya macam ni. Baik, kita teruskan lagi. Kepentingan boleh lindung ni dia melibatkan orang-orang tertentu ni je. Ni maksudnya orang yang kita boleh lindungi, yang ada kaitan. Okey, contohnya macam suami dengan isteri, spouse lah, suami dengan isteri. Okey, kalau kata boyfriend girlfriend tak boleh Kalau kata Fauzin ada boyfriend dan boyfriend tak boleh Fauzin. Okey, dia kena suami dan isteri, spouse yang salah. Kemudian ibu bapa dengan anak, ibu atau bapa dengan anak dia. Kemudian pemberi hutang dengan penghutang ataupun majikan dengan pekerja yang ada kaitan. Ini yang ada kaitan, yang tak ada kaitan memang tak boleh. Baik. Ataupun rakan kongsi niaga dengan rakan kongsi yang lain. Ini kita panggil sebagai keyman lah, keyman insurance. Baik, seterusnya bayaran tuntutan akan menambahkan kontrak perlindungan. Baik, faham tak? Maksudnya bayaran tuntutan ni contohnya ni. Biasanya yang akan menamatkan beli yang yang 800 ni murah sikit. Dua ni je. 800 Kalau berlaku kematian ataupun lumpuh, bila upaya kita berteruh lah, polisi akan ditamatkan. Okey, berapa perlindungan dia katalah RM100,000, RM1,000 kita bagi dia. Polisi tutup, habis. Okey, habis. Baik. Kemudian yang keenam, risiko yang dilindungi akan meningkat mengikut masa. Okey. Ikut kontrak lah, kontrak perjanjian asal lah. Kemudian yang seterusnya kontrak unilateral ataupun sebelah pihak. Baik. Bermaksud saling bertukar janji untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu. Tanggungjawab peserta ialah membayar sumbangan semasa kontrak masa buka puasa. Maksudnya konsep kontrak sebelah pihak ni, peserta bayar premium, okay? Dan juga tapi sebelah pihak lagi takaful adalah wakil untuk menjaga dana-dana kita tu. Kalau kata ada tuntutan klaim, kita bayar.
Okey, dua pihak yang berlainan. Yang ke-8 adalah kontrak kesertaan, iaitu kontrak yang mengikat di mana pihak pertama pengendali keluarkan kontrak dan pihak yang kedua peserta akan berhak untuk mengubah kontrak. Okey, peserta hanya boleh menerima atau menolak kontrak berkenaan jika ada kesamaan yang terkontrak yang akan dibawa ke mahkamah untuk penyelesaian. Ini antara peserta dan juga syarikat lah. Yang ada kontrak dalam biasanya tak ada masalah kot. Sebab dalam proposal form tu, yang saya kata tadi proposal form yang kita isi tu nanti, kalau rajin memang customer kena baca lah, pasal dalam tu melibatkan akad. Peserta bagi duit, peserta bagi duit tapi barang tak ada. Sebab tu akad dia bukan akad kita jual beli dalam tu, dia akad tabarruk, akad kita menyumbang, menderma. Yang tu kena baca, lepas tu baru boleh design. Yang tu kalau ikut hukum Islam baru sah, hukum pertukaran kontrak. Okay? Baik. Kemudian prinsip-prinsip asas kontrak yang digunakan iaitu kepentingan boleh lindung, penuh percaya mutlak, indemnity. Cik Fauzi, indemnity apa? Indemnity apa? Subhanallah. Tak ada indemnity apa? Itu masuk dalam periksa ni. Tu merah padam muka dia tu. Daripada saya nampak hijau tadi jadi merah lah muka dia. Okey, tak apa. Kita baca kemudian. Study balik Jadi kita akan pergi masuk tu study balik. Istilah ni penting. Indemnity, subrogasi, perkongsian sama rata, okay, sebab terhampir. Tahu sebab terhampir? Sebab terhampir tu lah cerita yang meninggal sakit jantung tu kan. Itu contoh dia. Okey. Kemudian tabarruk ataupun waranti. Konsep ni kena faham dia punya makna. Okey. Kemudian risiko yang dilindungi tanpa keluarga iaitu kematian peramatan. Maksud dia kematian sebelum tamatnya polisi. Contohnya Cik Jah. Cik Jah dia masuk 20 tahun, tapi dalam masa 10 tahun tiba-tiba dia meninggal. Itu namanya kematian peramatan sebelum tamatnya polisi. Okey. Janganlah nangis ke Jah. Sebab tu Cik Kali cakap tadi, bila kata peserta dah masuk, kadang-kadang customer akan tanya kita tahu. Aku heran lah, kenapa orang yang masuk insurans ni tak mati-mati? Tahu tak sebab apa? Kenapa dia semudah je. Anda bila masuk insurans, kita mendoakan supaya umur peserta ni panjang. Sebab apa? Bila kata tuan masuk hari ni, besok dah meninggal, komisen mesti tak sempat nak rasa. Kan? Agent komisen dia 6 tahun tau. Sekali kerja 6 tahun. Kalau MLM, ada produk, ada barang, baru ada komisen kan? Insurans tak? Takaful tak? Sekali kerja puan dapat 6 tahun punya komisen selagi dia membayar. Itu yang untuk kita buat bisnes ni long term. Okay? Kemudian yang kita risiko yang kedua adalah hilang upaya kekal dan menyeluruh, TPD, Total Permanent Disability. Okey, TPD ni pun dia ada dia punya maksud dia. Okey, selama 6 bulan dia terlantar atas katil, okey, tak boleh nak buat apa-apa, itu istilah sebagai TPD. Kalau kata dia nak buat tuntutan claim, okey, dia lumpuh tetapi 3 bulan lepas tu sihat, tak boleh nak claim. Syarat dia mesti 6 bulan. Okey, dia ada beberapa istilah yang saya akan sebut untuk the next stage, the next class nanti. Okay? Kemudian usia lanjut. Okey. Usia lanjut ni maksudnya usia ni lah, usia persaraan lah, usia mana dan dah patah polisi tu. Okey, kita akan bagi tu yang kita panggil sebagai skim persaraan sebenarnya. Baik. Kemudian plan takaful keluarga. Ni dia punya plan, iaitu dia ada 3. Plan takaful keluarga sebenarnya dia ada 2 kelas yang besar, iaitu plan takaful individu dan juga plan takaful berkumpulan. Kena faham individu dan juga kumpulan. Tetapi di dalam dua-dua ni kita boleh attachkan sekali dengan rider. Rider ni maksudnya dia punya aksesori lah. Saya akan sebutkan apa itu rider. Baik. Yang pertama jenis perlindungan ialah individu, kumpulan dan juga rider takaful keluarga. Okey. Macam saya katakan tadi, plan takaful keluarga ni normally dia adalah plan simpanan. Kebiasaannya adalah plan simpanan. Okey, simpanan dan dalam masa sama kita ada perlindungan kat dalam tu. Cuma tuan-tuan faham macam tu je. Okey. Dan bentuk perlindungan yang disediakan ini tuan-tuan boleh baca sendiri perlindungan. Baik. Yang kedua adalah plan pendidikan. Tadi plan takaful keluarga yang jenis simpanan satu kan. Yang kedua adalah jenis pendidikan anak-anak. Kalau kata peserta nak masuk untuk anak-anak ni, itu juga merupakan plan takaful keluarga. Education lah. Yang saya kata tadi, education boleh claim sampai berapa ribu ingatan? Berapa? Confirm? Kalau salah, seperti ke depan. Confirm Betul lah tu. Risau. Pendidikan 3,000 kita boleh claim untuk income tax. Memanglah nanti kat atasnya
ada ciri-ciri dia, ada kategori dia pelan biasa, ada yang berkaitan pelaburan, iaitu investment, dan juga ada berkaitan dengan pelan tambahan takaful keluarga. Yang ni kita boleh adjust bila masa je. Tapi bila masa kita nak masuk plan kita yang suggest apa benda sesuai untuk peserta tau. Sama ada tengok keperluan peserta tu. Kita jangan tengok keperluan kita, keperluan peserta. Dia nak apa? Mungkin kadang-kadang mak bapak dia nak simpanan saja. Kita tinggikan bahagian simpanan. Mungkin juga kadang-kadang mak bapak ni dia nak pelaburan yang panjang. Masukkan plan investment. Jadi kita sesuai itu tengok kepada customer punya need. Okay? Kemudian kita selalu je ni dalam plan telefon ada janji. Okay? Kemudian yang ni berkumpulan. Berkumpulan ni mudah je. Ingat dia punya keyword je. Berkumpulan dia mesti ada minimum peserta berapa orang. Baru kita boleh buat untuk takaful berkumpulan keluarga. Mungkin dalam 10 orang macam tu minimum dia, baru kita boleh buat untuk berkumpulan. Dia barang dia akan lebih rendah. Okay? Tetapi dia punya perlindungan tak tinggi. Sikit je. Mungkin dalam bayaran dia mungkin dalam RM10, mungkin dalam RM20. Tapi perlindungan just mati lumpuh macam tu je. Tak tinggi. Basic saja yang dia cover. Baik. Kemudian dia ada juga takaful kredit berkumpulan, ada takaful manfaat pekerja untuk pekerja dan juga majikan. Ada boleh juga masuk kalau kata company nak ambil untuk pekerja dia boleh. Yang ini dipanggil sebagai takaful pekerja lah, manfaat pekerja. Kemudian dia ada juga manfaat kematian, hilang upaya kekal, perbelanjaan perkebumian. Perkebumian ni inilah kita panggil sebagai kalau kat kampung hairat mati. Hairat mati lah. Betul? Hairat mati kan. Mana kata berlaku je kematian, kita akan isu dalam masa 24 jam lah. Dulu 24 jam. Okay, kita akan bagi untuk bayaran perkebumian. Nak beli kapan ke, kapal baru dan sebagainya kan. Ya itu belanjanya lah gelap. Betul ni. Okay. Tapi sekarang saya ingat dalam RM1,000 tak cukup. Tak cukup. Dalam RM1,200 minimum. Okay. Yang itu kita panggil sebagai perbelanjaan perkebumian. Baik. Yang ini adalah yang saya kata tadi kan, minimal 10 orang. Yang ini just tuan-tuan baca macam tu je. Okay, sebentar lalu insyaAllah boleh faham dan boleh jawab. Gunakan common sense masing-masing, kemahiran berfikir masing-masing. Okay. Antara maklumat yang diperlukan yang inilah nama syarikat, jenis perniagaan, okay, nama kasih tangan, tanda lahir. Yang ni berkumpulan, yang ni dah masuk detail sangat ni. Okay, dah masuk detail kalau kata berkumpulan tu apa yang diperlukan. Okay, sekitar selalu je. Kemudian kematian, ini saya sebutkan tadi. Kemudian takaful kumpulan komprehensif. Okay. Baik. Okey, kita masuk kepada rider. Ini juga penting. Tadi kita faham basic saja. Basic ni maksudnya kalau kata mati lumpuh tu basic. Yang ni rider. Rider ni maksudnya aksesori yang kita masukkan sekali dalam plan. Contohnya macam ni. Saya sebutkan antara salah satu plan yang ada dalam takaful plan. Untuk pengetahuan anda, bila kita buat survey, dan juga kajian di pasaran, okay, termasuk dalam mana-mana company pun, takaful kelas merupakan satu-satu company yang dia punya perlindungan, dia punya rider dia adalah yang antara yang komplit, paling komplit dan juga paling tinggi kalau kita compare dengan yang lain-lain. Contohnya macam ni, saya ambil satu produk. Okay. Contohnya produk kita yang paling famous adalah ISD, Ikhlas Saving Takaful. Lepas ni kalau tuan-tuan boleh catat ni, lepas ni boleh jual terus. Okay. Contohnya Ikhlas Saving Takaful. Ini kita punya killer produk. Okay. Dalam Ikhlas Saving Takaful ini dia mudah dia, sama je konsep dia adalah konsep simpanan dengan perlindungan. Konsep simpanan dan perlindungan bermakna, katakanlah contoh, saya ambil contoh Zamri lah. Okay. Zamri mencarum sebanyak RM RM100. RM100. Okay. Zamri umur berapa sekarang? 21. 21. Paling muda sini ke? Katakanlah Zamri umur 21 tahun. Okay. Kita kan saya kata tadi takaful keluarga ni adalah takaful yang bertempoh. Betul. Katakanlah kita ambil sampai umur 20 tahun. Sampai umur pula. Dia punya term, tempoh dia adalah 20 tahun. Bermakna umur matang dia adalah 41 tahun. Okey, 41 tahun dia matanglah. Bermakna kalau kata dia menyimpan RM100 setiap bulan mulai umur dia 21 tahun sekarang, okey, at the end nanti sampai tempoh matang, kalau kata dia masih ingat untuk bernafas, Zamri tak lupa lagi untuk bernafas, maknanya masih hidup lagi kan. Okey, dia akan dapat balik apa yang disimpan hari ni, dan dia akan plus simpanan, dia akan plus dengan keuntungan yang ada dalam ni, kita akan bagi balik 100%.
100% lah. Sebab dia polisi lebih 15 tahun, 20 tahun itu dia akan dapat 100% balik. Plus dengan dia punya dividen dan juga untung. Dan kelebihan kita, duit yang kita bagi tu dah dizakatkan. Suci dah, tak ada masalah. Sebab tu kita bunuh diri kita tak cover. Baik. Ini kalau kata Zamri hidup sihat walafiat, wasselamat lah. Okey, katakanlah tiba-tiba kat tengah-tengah ni, okey, okey, kita ni lah. Katakanlah tiba-tiba umur Zamri 35 tahun, Zamri almarhum lah, member tu dekat almarhum kan. Okey, dengan RM100 ni, katakanlah perlindungan dia ada RM100,000. Okey, perlindungan RM100,000. So kalau kita meninggal kat tengah-tengah, dapatlah RM100,000. Tapi bukan dapat pada Zamri, dapat pada waris. Orang yang kita wariskan, orang yang kita hibahkan lah, dia akan dapat. Tak apalah kalau mati. Okey, satu yang kita tahu dalam plan ni, dia punya coverage adalah untuk mati. Kita tahu nombor satu. Okey, mati. Yang keduanya, kalau kata lumpuh, TPD, total permanent disability. Okey, dua perkara ni kalau berlaku bermakna kita akan bayar 100% dan polisi akan tutup. Polisi habis. Mati dah lumpuh, polisi akan dapat RM100,000 dapat. okey. Duit harap kematian. Tak, contoh ni coverage kalau kita ada berlaku kematian. Mana tadi almarhum tadi tu 35 tu. Dapat RM100,000. Okey. Kemudian duit kebumian RM2,000 dapat juga. Dapat juga. Kira contoh ni kira langsam sekali lah masuk dalam ni lah, sekali RM2,000. Kalau nak ambil ke? RM2,000. Tak ada kan? Tak asing ke? Dia kena. Okey, nanti saya cerita lah. Tak ambil pun nombor 2. Ada 7-8 bawah ni. Okey, yang kedua ni adalah TPD. Bila berlaku dua perkara ni, polisi tutup, kita akan bayar habis semua. Okey, clear? Dan yang ketiganya, untuk sakit kritikal, critical illness. Okey, contohnya mudah. Katakanlah, saya ambil graf yang sama. Contoh ya, sekarang umur Zamri 21 tahun. Okey, tiba-tiba umur 30 tahun, Zamri dah terkena sakit kanser buah pinggang, dua-dua out. Buah pinggang dua-dua out ni kritikal lah. Kritikal kan? Okey, bila umur dia 30 tahun, dia terkena, doktor diagnose dia sakit buah pinggang. Okey, jadi kita ada rider, ini semua rider tau. Kita ada rider untuk sakit kritikal. Contoh katakanlah 30,000. Bermakna syarikat takaful akan bayar 30,000 lamsam kepada Zamri. Dia hidup lagi kan? Kita akan